Hai hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay, so jom kita start. So hopefully sharing saya tak panjang malam ni. Just simple sharing je. Tapi hari ni kita ada whiteboard. Okay, sekejap saya share dulu. Hai, Waalaikumsalam Fiza. Nampak ke? Oh, nampak mak kurang kan. Okay. Start now. Sebab nak kena baca komen dekat tempat lain. So, sekejap kita kod dekat sini. Saya tak nampak komen korang. Sekejap kita terbalikkan kamera. So, tak nampak. Saya tahu. Okay, sorry. Semua habis kelas. Okay. Macam nampak. Alright, so baru dah nampak komen. Okay, so takpelah, kita insyaAllah nampak. Okay, so jom. Hopefully malam ni sharing tak panjang. Kita cuba pendekkan sharing malam ni, okay? Okay. Alright, so jom. Sorry. Okay. Hai semua. Hopefully besar je nampak muka saya kan. Jom kita jauhkan sikit lah. Okay, so malam ni macam tadi kan saya share main panjang tajuk kan. Saya share dekat korang tadi kode-kodenya nak buat sharing malam ni. Sebab saya tengah belajar. Macam mana cara untuk kita ubah kita punya habit. Okay, cara nak ubah habit. So alang-alang sambil saya baca tu tak syok lah. Dia sebab mama pesan, setiap apa ilmu yang kita belajar kita kena terus share. Tak boleh terus pendam. Sebab bila kita macam Syazana saya cakap lah, seolah-olah kita makan. Lepas makan kan kita kena keluarkan balik. Dia tak boleh duduk terperam dekat dalam perut. Lama-lama dia jadi lemak tepu. Itu yang saiz kita naik berganda-ganda tu. Kan? So nak tak nak, bila Kak Izzah belajar something, Kak Izzah nak kena share. Kena share lah, sama ada dekat posting ke, dengan korang ke. Tapi of course lah, kebanyakan ilmu Kak Izzah boleh share je dekat posting dekat media sosial tu. Tapi secara general, of course untuk detail kita bagi dekat anak-anak dulu kan, sebelum nak bagi ke orang luar. Okay, so jap baca komen. Selamat malam Syida, selamat malam Kak Ni. Waalaikumsalam. Okay, so malam ni kita insyaAllah topik dia simple je. Okay, first kali kan, tadi ingat tak kita sembang dekat dalam grup kan, pasal suka bertangguh kerja, tanya pasal solat semua kan. Mesti macam, kenapa Kak Izzah ni tiba-tiba tanya pasal tangguh kerja, nak malukan aku ke? Sebenarnya tak. Sebenarnya normal lah kan, kita semua pun suka tangguh kerja. Kak Izzah pun rajin juga tangguh kerja, walaupun ada masa memang tak suka tangguh kerja. Tapi of course ada masa datang malas tu kita jadi bertangguh kerja kan. So malam ni Kak Izzah nak share dengan korang, kenapa kita ni kenapa kita suka tangguh kerja? Kenapa kita suka tangguh kerja? Siapa nak share? Kenapa kita suka tangguh kerja ni sebenarnya? Kenapa kita ni rajin sangat nak tangguh kerja ni? Kenapa? Siapa nak share? Siapa nak share sikit? Kenapa rasa-rasanya kita ni rajin bertangguh kerja So siapa nak share? Korang boleh share dekat komen. Kenapa rasanya suka nak tangguh kerja? Nanti dululah. Tak boleh lah. Kenapa kita rasa macam tak apalah tangguh kerja? Kenapa agaknya kita suka bertangguh kerja?
Adakah sebab kita rasa macam, ya Allah, masa aku ni panjang sangat. Aku ada 24 hari. Kalau aku tak buat pukul 8 pagi, aku boleh buat pukul 8 malam. Setuju tak? Setuju tak? Lepas tu rasa macam, oh, kerja ni tak penting, tak apalah, tak urgent pun, esok pun boleh. Kan? Esok pun boleh. Lepas tu lagi apa? Alasan yang selalu komen. Yes, sebab rasa tak penting. Kan? So, ada apa lagi komen macam, oh, tak boleh buat lah, anak ganggu. Oh, husband ajak pergi shopping. Apa lagi? Oh, busy kerja lah, balik dah letih. Setuju tak? Banyak kan alasan macam tu kan? Sorry tau kalau mata kejap ke sana ke sini. Sebab Kaiza tengok komen korang dekat sebelah. Okay? So, nampak tak betapa banyaknya kita punya alasan, okay? Kita punya alasan yang untuk kita menangguhkan kerja. Sebab rasa tak urgent. Kalau urgent pun, malas lah nak keluar, cuaca panas, hujan lah, nak bawa anak lah. Macam-macam kan alasan kan? Tunggu husband balik lah. Itu semua alasan yang kita buat, kita cipta sebab kita tak nak buat kerja tu. Alasan yang kita cipta sebab kita tak nak buat kerja tu. Tapi kalau kata kerja tu sangat urgent untuk kita, no matter what, apa orang cakap, petir ke, kilat ke, kita tetap redah keluar. Setuju? Setuju? Kalau kata kita memang urgent benda tu, no matter what happen lah, orang kata gempa bumi ke apa, kita tetap cari jalan untuk keluar dan settlekan benda tu. Setuju kan? Okay, so sekarang ni, okay, so malam ni Kak Izzah tak nak lah banyak-banyak kan. Semua sempat lagi tidur pula malam ni kan. So malam ni Kak Izzah nak ajar simple saja. Macam mana kita nak tahu tugas tu bila kita nak settlekan. Macam mana cara kita nak settlekan tanpa kita perlu susah payah nak bertangguh. Okay, so jom Kak Izzah ni sikit lah. Sekejap kita main tulis-tulis sikit. Dah lama dah tak guna whiteboard ni. So hari ni jomlah kita rasmikan whiteboard ni. Kita rasmikan whiteboard ni. So hopefully korang nampak lah kan tulisan Kak Izzah. Nampak tak? Nampak tak? Kita adjust sikit Kita adjust sikit, okay. So hopefully korang nampak lah. Salah. Okay. So dekat sini korang boleh ambil paper dan paper dah, kertas pula dah. Okay. So korang boleh ambil pen dan paper ataupun korang boleh buat dalam buku korang, okay. First kali, apa yang kita boleh buat adalah korang kena listkan daily task korang. Listkan daily task korang. Listkanlah apa yang korang nak buat. Contohnya hari ni kena basuh baju. Lepas tu apa lagi? Hari ni nak kena ada appointment. Hari ni nak kena nak kena pergi mana? Nak kena pergi pasar. Apa lagi? Apa lagi task hari ni yang korang nak kena buat? Contohnya nak mandikan anak. Walaupun simple, mandi anak. Nak kena GM. Nak up story. Lagi apa? Korang listkan. Nampak ke tulisan Kaiza? Nampak tak? Kita dapat kat sini. Nampak kan? Okay. So korang listkan masing-masing punya, of course masing-masing ada task tak sama lah. Takkanlah task korang sama dengan Kak Izzah pula kan. So korang listkan segala task daily korang. Contohnya selalunya list task ni kita dah boleh buat malam tau. Malam sebelum tidur tu kita dah boleh buat list ni. Okay, malam sebelum tidur ni korang dah boleh buat siap-siap dah list. Dah tahu dah esok apa benda yang korang nak buat. So korang dah listkan siap-siap esok apa benda, segala list kerja yang korang nak buat esok. Okay, korang dah tulis siap-siap so that korang dah tahu dah, oh esok ini adalah kerja-kerja yang aku nak kena settlekan. So first listkan. Sebab tu kalau orang yang macam business owner, billionaire semua, macam kenapa dia orang boleh berjaya, kenapa hari dia orang smooth sahaja setiap hari, sebab dia orang dah standby siap-siap apa, dia orang dah set dalam kepala esok aku nak buat apa. Esok apa kerja aku, task aku 1, 2, 3, 4 yang aku nak kena buat. So dia dah listkan siap-siap malam, dia dah install siap-siap dalam kepala dia, esok kerja aku A, B, C, D, E, F, G, sampailah pukul 8 malam, 9 malam sebelum aku balik rumah. So dia akan pastikan semua tu list tu dah buat siap-siap malam, standby. Inilah persediaan untuk malam. So that dia tak kelam kabut the next day. Okay, so first korang listkan dulu segala apa task yang korang nak buat. Okay, untuk next day. Once korang dah listkan, korang dah tulislah sampai berapa banyak task korang. Okay, sampai berapa banyak task yang korang dah buat, korang dah listkan. Okay, bila korang dah listkan, ini katalah satu page korang listkan segala task kan.
Okay, task yang kedua pula. Selepas korang dah settle list kan berapa puluh task yang korang nak kena buat, page yang kedua, task yang kedua, korang ambil paper lain, besar sikit ke apa, korang bahagikan paper tu kepada 4 bahagian. Korang bahagikan paper kepada 4 bahagian. Okay? Sekejap, kaki sangkut. Okay, korang bahagikan kepada 4 bahagian. Kita nak adjust duduk. Okay? So, kepada 4 bahagian. So, bahagian yang pertama, yang ni, yang first kali ni, bahagian ni korang tulis apa tau? Korang tulis sangat urgent, sangat penting. Okay, tulis je dulu. Tulis je dulu. Okay, tak payah nak letak list lagi. Just tulis sahaja dulu. Yang pertama, sangat urgent, sangat penting. Yang kedua, sangat penting, tak urgent. Penting, tapi tak payah nak buat cepat-cepat. Maksudnya kan. Okay, yang ketiga, urgent, kena buat cepat, tapi tak penting. Okay, and yang last kali, tak urgent, tak penting. Okay, so make sure korang buat 4 kolom ni. Nampak tak? Kak Izzah zoom in. Nanti Kak Izzah ambil gambar juga Okay, Kak Izzah zoom in sikit bagi korang nampak. Nampak jelas tak? Okay, jelas nampak So buat macam ni So nampak tak? 4 kolom tu sangat urgent, sangat penting. Sangat penting tapi tak urgent. Urgent tapi tak penting. Tak urgent, tak penting. So buat 4 macam ni dekat atas satu kertas. Korang janganlah tulis rapat-rapat. Sebab ruang kosong ni kita nak listkan task-task kita tu. Okay, saya letak balik. Saya letak balik. Okay, so nampak ke? Sekejap. Alright. So clear? Dah buat? Dah buat? Okay, settle Okay. So, bila kita dah buat ni, okay, kita dah buat ni. Alright, next thing. So dekat sini, korang boleh ambil kertas pertama tadi yang ada segala list task dan kertas kedua yang ada benda ni. Kat sini yang part ketiga adalah untuk korang isi ruang kosong ni. Isi ruang kosong ni dengan task yang pertama tadi. Contoh basuh baju. Basuh baju ni mungkin kita tak buat hari-hari. Okay, contoh, tapi katalah esok jatuh hari nak kena basuh baju. Okay, contoh, esok hari jatuh hari nak basuh baju. Nampak tak muka saya? So, esok hari jatuh hari nak basuh baju. So, kita letaklah basuh baju. Tapi basuh baju tu penting ke? Sangat penting ke? Ataupun dia tak penting sangat? Kita yang tahu nak decide. Dia penting ke tak penting sangat? So, kita decide. Kalau kata, basuh baju ni optional. Tak urgent, tak penting. So, masukkan dekat bawah ni. Kita sukarkan colour lain. So, letak kat bawah ni, basuh baju. Contoh dia tak penting sangat dan tak urgent. Buat nanti-nanti pun boleh. Contoh macam tu. Okay? And then apa? Next thing. Pergi pasar. Pergi pasar ni, aku kena wajib ni pergi pasar esok. Kalau tak nanti dapur aku tak berasap. Memang lauk semua dah habis. So, sangat penting. Tapi mungkin kalau kata aku kena pergi pagi. So, sangat penting, sangat urgent. Letaklah pasar ni sangat penting, sangat urgent. Okay, sangat penting, sangat urgent. Lagi apa? GM, up story. Okay, up story ni sangat penting ke sangat urgent dekat korang? So yang GM, up story semua ni korang decide. Benda ni penting tak untuk korang? Kalau kata penting dia untuk korang, untuk buat bisnes, so korang masuk. Sangat penting. Posting. Kalau korang rasa benda ni tak penting, sangat penting tapi tak urgent, korang boleh letak kat sini. Posting. Korang boleh nilai sendiri apa yang urgent, apa yang tak urgent, apa yang penting, apa yang tak penting. Faham ke? Faham ke? Clear tak setakat ni? Clear tak setakat ni? So, kita yang decide semua task kita tu nak masuk dekat belah mana. So, automatic bila kita dah buat macam ni, korang akan nampak tau. Benda penting ni adalah yang sangat penting, sangat urgent ni adalah benda yang kita kena settlekan masa tu juga. Yang maksudnya kita, yang ni yang priority aku adalah ni.
Yang kedua priority ni. Yang ni kalau aku tak buat, aku tak kisah. Esok pun boleh basuh baju. Malam nanti pun boleh basuh baju. Faham ke? Okay. So part yang tak urgent, tak penting ni, bila kita dah decide macam ni kan, kita dah buat list macam ni, korang dah nampak dah. Okay, yang mana yang penting, yang mana tak penting semua. Okay, once kita dah list down macam ni. Okay, once kita dah list down macam ni. Okay, next pula. Next pula, apa pula? Next pula bentuk tulis ni kan, walaupun tulisan nantilah saya improve ya. Okay, next. Kita dah settle dua ni. Korang jelas tak dua ni? Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya yang untuk dua ni? Ada soalan tak nak tanya untuk dua ni? Ada ke? Ada tak? Oh, ada tak? Okay, kalau tak ada saya nak pergi next. Okay, clear? Okay, so next. Next, bila kita dah settle ni, next apa yang kita kena buat adalah kita jadualkan dia. Kita jadualkan dia. Jadual paling senang lah. Tak payahlah nak buat macam sekolah ke pukul 8 sampai 9, 9 sampai 10. Itu semua. Melainkan kita dah memang betul-betul orang yang disiplin, orang yang konsisten, kita akan follow. Tapi kalau permulaan ni, saya kata mengarut semuanya korang nak buat by hour, by timing semua. Okay. So saya ajar korang cara saya buat jadual daily. Saya akan bahagikan kepada 3 section. Okay, 3 section. Contoh saya bagi. Let's say katalah bermula hari kita pukul 7 pagi. 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari. So, ni adalah sesi 1. Okay, lepas tu, yang kedua adalah 12 tengah hari sampai 6 petang. Sesi 2. Okay, and yang last kali 6 petang sampai let's say pukul 11 malam. Sesi 3. Okay, nampak kat sini saya pecahkan kepada 3. Okay, saya pecahkan kepada 3 timing. Nampak Saya pecahkan kepada 3 timing. So, kita letak balik. Adakah saya ingat? Tidak. Okay. So, saya pecahkan kepada 3 timing. So, dekat 3 timing ni, okay, bila korang dah siap 2 ni, korang buat dekat paper yang seterusnya 3 timing macam ni. And korang slot in kan yang task-task tadi dekat dalam ni. Contohnya kita start dengan yang urgent penting ni dulu. Sebab korang akan tahu yang urgent penting ni, dia kat mana yang kita nak kena start buat. Yang mana? Contohnya pergi pasar. Adakah pergi pasar dia masuk kat slot 1, 2 atau 3? So korang masuklah. Contohnya kalau kata korang cakap pasar tu kena pergi pagi, nanti petang dah tak ada ikan, contoh kan. So korang masukkanlah dekat slot pagi. Okay, pagi first pasar. Mungkin korang boleh buat different colour. Contohnya yang urgent ni warna merah. Yang penting tapi tak urgent mungkin warna biru. Lepas tu yang bawah ni yang tak berapa nak penting tu mungkin warna hitam ke. At least korang tahu tau. Bila perbezaan warna ni, dia bagi kita alert. Oh, yang ni penting, yang ni tak penting sangat. Yang ni yang kena yang warna merah contohnya kena dulukan. Yang warna biru ni yang kedua penting. Lepas tu yang warna hitam ni yang buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Faham ke? Ataupun korang boleh menyelit. Okay? So korang letak ikut sesi. So dekat sini automatik setiap hari ataupun esok pagi bila kita bangun, yang benda ni kita dah tulis list down, kita tampal. Wajib tulis dan tampal ya. Wajib tulis dan tampal. Okey, dekat tempat yang korang nampak. Janganlah korang tulis tampal, korang tampal dekat pintu bilik. Lepas tu pintu bilik tu memang belakang pintu bilik yang memang korang takkan tenung. Memang sah-sah lah korang tak boleh follow. Okey? So nak tak nak, korang kena make sure masa korang buat benda ni, korang tulis, korang tampal dekat tempat yang korang nampak. Contohnya dekat workstation ke, dekat peti sejuk ke, dekat tepi TV ke. Contoh tempat yang selalu kita lalu dan memang kita akan nampak. Okay, so that kita akan sentiasa alert. Okay, so bila kita dah tulis, kita dah tahu dah. Okay, bangun pagi lepas solat semua, straight away kita tengok jadual kita. Oh, hari ni, pagi ni sesi 1 aku ada benda apa yang aku nak kena settlekan. So, automatic kita, oh yang ni aku nak kena settlekan yang ni dulu. Okay. Yang mana yang penting? Oh, aku nak kena settlekan ni dulu. So, automatic kita terus buat. So, bila masuk slot kedua, kita dah tahu dah. Okay, slot kedua kerja aku adalah sekian. So, kita akan fokus based on apa yang kita dah tulis. Tak adalah isu terlajak-terlajak, isu terlupa-terlupa dah. Faham ke?
Okay, and then yang macam part tak urgent, tak penting. Contohnya basuh baju, lipat kain semua kan. Benda ni sebenarnya korang boleh slot in between tau. Contohnya kita tengah masak, kita boleh basuh baju. Sambil masak boleh sidai baju. Faham ke? And then contohnya sambil nak tidurkan anak. Anak minum susu kat tepi, sementara kita nak tidurkan dia, kita boleh lipat baju. Contoh macam tu lah. Cuba multitask benda yang boleh multitask. Janganlah kata, oh sekarang tengah masak, okey masak je. Habis masak terus pergi, oh sekarang time nak basuh baju je. Macam lah hang basuh baju dengan tangan kan. Hang basuh baju dengan mesin kan. Sumbat je dalam mesin tu boleh masak. Sambil masak, basuh segala perkakis dekat dalam sinki. Settle masak, baju pun siap, sinki pun dah bersih. So kita dah jimat masa kat situ. Kalau kata setengah orang, oh tak boleh, saya kena potong bawang je. Habis potong bawang baru saya boleh tumis je. Habis tumis dah siap masak so baru saya boleh kemas. So nampak tak betapa banyaknya masa kita bazirkan? Betapa banyaknya masa kita bazirkan. Sedangkan benda tu semua boleh buat serentak kot. Kau tumis, kau goreng ikan, tak adanya kau nak kena kali-kali ikan tu sepanjang masa. Tidak ya. Tidak ya. Okay, sana kita tidak ya. Kita boleh multitask je. Sekejap nak tengok macam mana buat ya. Okay, sekejap saya pusing kalih kamera ya. Sekejap ya, saya kalihkan kamera. Tengoklah muka saya yang cantik ni. Okay. So nanti, sebab yang ni nanti tulisan nampak terbalik. Barulah nampak muka saya. Okay, kita jauhkan sikit. So tulisan nampak terbalik kan. Tapi it's okay sebab kamera depan dia tak cantik sangat. Tapi tak apalah. Okay, baru nampak muka saya. Okay. So, nampak tak? Dekat sini, sebenarnya boleh je kita nak buat. Bila kita buat, siapa yang lambat masuk tak tengok tu, kau boleh tengok daripada awal nanti Alright, so bila kita dah slot in, kita dah bahagi ikut masa, senang tak kita nak follow? Senang tak kita nak follow nanti? So, means that kalau kita terlupa nak buat apa, kita refer balik dekat jadual kita. So, setiap kali kita lupa, kita refer balik dekat jadual kita. Automatic, bila kita duk refer, kita dah tahu dah. Takkan ada benda yang kita termiss nak buat. Okay, takkan ada benda yang kita akan termiss nak buat. Kita akan on track. Sekejap Okay, so kita akan on track. Faham ke? Tak adalah istilah Mami tak sempat nak posting. Mami hari ni GM saya tak cukup. Tak ada. Sebab korang dah tahu dah. Korang dah letak timing dekat sini. So GM korang dah confirm dah. Pagi ni ada peluang korang nak buat sekali atau dua. So tengah hari ni mungkin ada 1 atau 2 sesi juga. And malam of course dapat 1 atau 2 sesi. Automatic sehari at least 6 sesi tu dah dalam tangan dah. Sebab korang dah tahu dah. Tulislah kat bawah ni GM kali 2. So once dah settle satu sesi korang X kan. Tinggal 1. Contoh macam tu. So kita alert lah. Oh aku dah buat dah GM tadi. Oh tinggal lagi 1 sesi. Okey lah nanti pukul 11 aku buat. So nampak tak dekat situ? Betapa macam mana senangnya kita nak manage masa tanpa kita perlu stres. Rasa macam aku terlupa buat lah. Nantilah. Okay. Selain daripada kita dah buat ni tampal. Kadang-kadang mungkinlah kita tampal tu dekat peti ais. Okay. Peti ais yang tempat kita lalu-lalang lah kita nampak. Tapi mungkin sebab masa tu kita dekat dalam bilik ke tengah mandi ke apa, kita tak alert masa berjalan. So benda-benda urgent korang boleh set alarm. Set lah alarm. Contohnya GM pukul 10 pagi. Set alarm. So pukul 10 tu phone kita berbunyi. Terus buat. Terus buat. Bukannya alarm bunyi snooze 5 minit lagi lah. Snooze 5 minit. No No. Itu adalah salah satu punca. Itu adalah salah satu punca kenapa kita gagal nak ubah kita punya tindakan. Sebab kita duk nanti dulu. 5 minit snooze. Snooze tu sebenarnya tak bagus Snooze tu sebenarnya tak bagus. Snooze tu lah punca kenapa kita tak boleh nak konsisten. Begitu Sebab apa sendiri pun dah terasa. Sebab saya ada dengar satu video ni daripada Mel Robbins Dia bagi tahu lah, dia adalah dia punya sejarah hidup dia. Sebab saya study kan. So adalah sejarah hidup dia. Dia pernah down apa semua kan. So ada satu hari tu dia bagi tahu memang dia down teruk, dia macam sampai ke depression semua sebab gagal kerja semua. So sampailah satu hari dia dapat orang cakap dapat diilhamkan dekat dia. Yang dia kata dia nak berubah. Setiap hari dia cakap dia nak berubah. Tapi perubahan tu tak berlaku sebabnya dia kata malam sebelum tidur dia semangat, excited esok nak berubah. Bila bangun pagi benda tu tak works. Dia kata nantilah alarm bunyi. Contohnya pagi tu dia dah set dah. Aku nak berubah esok. Aku nak start pergi jogging apa semua. So bila bangun pagi alarm bunyi dia snooze. Dia snooze sampailah dia tidur bangun lambat.
So rutin sama balik, still depression. Malam tu lagi sekali dia buat dia orang cakap berazam yang sama dan tetap gagal. So lama-lama dia kata, adakah dia seorang yang loser sampai aku tak boleh nak ubah diri aku. So dekat situ kan, tiba-tiba dia terdapat ilham daripada daripada dia tengok pelancaran roket tau. Roket nak lancar kan dekat TV kan, ada countdown yang berapa second sebelum launch roket. So dia cakap masa countdown tu, benda tu macam terinstall tau. Terinstall dekat kepala dia, countdown tu dia ikut countdown. So daripada countdown tu lah sebenarnya dia dapat idea untuk come out dengan 5 second rule. Kan dia kira 5, 4, 3, 2, 1. Kan. So bila dia cakap macam, kalau roket 5, 4, 3, 2, 1 blast off, maksudnya terus lancar kan. So dekat situ dia cakap dia rasa macam okay, aku nak buat macam ni. So besok pagi kalau aku bangun, aku azam nak berubah. Esok pagi kalau alarm aku bunyi, aku akan terus countdown dan bangun. So itu yang dia buat untuk beberapa hari. Dia paksa diri dia. Siapa je yang nak bangun awal pagi? Contohnya kalau saya ajak korang kan, sebab dekat dalam grup mama, memang setiap hari mama ajak semua orang bangun tahajud tau. Pukul 4 pagi macam tu dah start bangun bertahajud. Sangat best lah. Dalam circle mama sekarang sangat best. Setiap pagi ajak bertahajud. Lepas tahajud tengok kuliah subuh. Lepas tu start study, buat urusan harian. Lepas tu masuk morning booster. So semua adalah tentang improve diri. Okay, improve diri. Bukan tentang bisnes semata-mata. So bayangkan, bila kita lah especially, kalau contoh kan kita tengah period, rajin ke kita nak bangun pukul 5-6 pagi tu? Of course tak kan. Tarik selimut dulu pukul 7 baru bangun. Setuju tak? Setuju kan? Oh, aku period, ya Allah, bolehlah tidur lama sikit hari ni. Minggu ni boleh tidur lama sikit, tak payah bangun awal. So nampak tak? Kita yang create untuk kita jadi malas bangun awal. Sedangkan sepatutnya kita uzur ke tak uzur ke, patutnya kita keep momentum yang sama. Walaupun tak boleh solat, kita boleh bangun berzikir, berbundajat, bertasbih, boleh je. And kita mungkin boleh mulakan rutin hari yang kita lebih awal. Time tenang macam tu yang tak boleh solat tu, sambil zikir semua kita boleh belajar, kita boleh buat GM. Sebab mama pun ada cakap, time tenang, bila kita buat GM, kita buat apa, senang tak otak kita ni nak install, nak alignkan, nak bagi good positive vibes tu. Tapi bila macam time semua orang dah bangun tengah kalut semua, otak kita dah menerawang, dia tak boleh nak betul-betul fokus. Korang tahu kan masa study dulu kan, kita suka macam bangun tengah malam nak study semua kan. Rasa tenang lah, sunyi lah, senang install ilmu lah apa semua. So sama juga dengan sekarang. Sebab tu kenapa Allah bagi ilham, suruh kita bangun pagi untuk bertahajud. Sebab waktu tu adalah waktu tenang, terlampau banyak aura positif untuk kita rasa best tentang hidup. Kita dapat orang cakap, kita dapat tarik oksigen segar, tak ada asap. Kita dapat rasa hawa pagi yang best, bagi badan kita segar, otak kita pun tenang masa tu dengan cuaca yang tak panas semua kan. So itulah dia je. So sekarang ni kan, korang boleh start buat benda ni. Kalau korang set alarm untuk GM, kalau tiba-tiba rasa macam sedus kejap lah. Okay, sebelum korang nak sedus, korang cakap, okay, aku tengah malas ni nak buat. Ya Allah, GM, kejap lah, lagi 5 minit lah. Sambil cakap 5 minit tu kan, korang terus countdown dekat dalam kepala. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ambil phone terus buat. Di saat kita kata malas, kita terus countdown dan terus buat. Jangan sebab malas tu kita tunggu lagi 5 minit. Tidak. Bila kita sebut malas, bila kita sebut tak larat, bila kita, alah kejap lagi lah. Bila kita cakap yang di saat otak kita fikir kejap lagi tu, time tu lah kita terus buat tindakan. Sebab 5 saat daripada otak kita tengah fikir tu, kita terus buat tindakan, dia akan halau lah biawak tu daripada terus menghasut kita jadi malas. Ni yang saya belajar dan saya cuba try buat and it works. Sebab tu Mel Robbins tu cakap, bila dia buat 5 second rules tu, dia kata bila kita sebut dalam kepala kita kan, time kita malas tu, kita buat countdown 5, 4, 3, 2, 1 tu, automatic kan, otak kita yang tengah fikir malas nanti dulu semua tu, bila dia dengar kita dah buat kira-kira, biawak-biawak tu dia berkejar-kejaran tau. Dia macam litang pukang macam tu. Cakap nak suruh malas ke nak suruh rajin, nak suruh malas ke suruh rajin. So masa tu lah kita buat decision, okay aku bangun sekarang dan buat. So biawak yang cakap suruh malas tu, dia sadaqallahul azim lah sekejap, sampailah ke next sesi. Faham ke apa yang saya explain? Kan? So itulah dia ni. So nak tak nak, kita yang kena paksa diri kita buat dulu. Buat dulu. Di saat kita rasa malas, saat kita rasa tak rajin, first kali kita paksa diri untuk buat.
paksa diri untuk buat. Sebab paksaan ni, rasa terpaksa ni tak lama. Rasa terpaksa ni tak lama. Rasa terpaksa ni kalau kita konsisten buat setiap hari, rasa terpaksa ni dia akan hilang selepas 7 ke 15 hari. Ada setengah orang 7 ke 15 hari dia dah hilang dah rasa terpaksa. Rasa malas, rasa terpaksa, rasa terseksa tu 7 ke 15 hari kita akan rasa perubahan. Dan kalau kita konsisten, of course sampai 44 hari, 90 hari, kita akan rasa, kalau aku tak buat ni, aku rasa tak best. Sebab kita dah jadikan dia sebahagian daripada lifestyle kita, sebahagian daripada habit kita, sebahagian daripada rutin kita. Okay, sama juga macam hari tu Syazana ajak zikir. Okay, Syazana ajak zikir. So masa buat zikir tu actually macam sebenarnya best tau. Sebab kita ada geng yang boleh buat sama-sama. Tapi of course permulaan tu rasa macam ada nak kena zikir banyak ke, nak kena apa cakap, nak kena buat setiap hari ke, nak kena bahagi masa ke. Contoh kan ada target kan. So mula-mula tu rasa macam ya Allah beratnya nak start buat banyak. Okay, nak start kira banyak. Tapi bila kita dah start buat, hari pertama tu rasa macam payah nak capai 1,000 ke 2,000 contoh Tapi bila hari kedua kita buat, hari ketiga kita buat. So lama-lama kan rasa macam, ya Allah aku duduk saja tak zikir ni, rasa macam aku buang masa. Faham ke? So jadi excited tau setiap hari nak zikir. And of course macam saya ni orang cakap macam ala-ala apa, segala benda saya nak catat. So saya memang ada buat satu worksheet khas untuk zikir. So setiap hari saya akan catat, macam contoh saya letak target dekat diri sendiri. Setiap hari aku nak zikir contohnya selawat 2,000. Lepas tu istighfar 2,000. Dan saya nak pastikan setiap hari saya achieve. So mungkin saya buat dalam seminggu, aku target 2,000. And then lepas seminggu saya naikkan kepada contohnya 3,000. 3,000 zikir, selawat, 3,000 istighfar. Contoh macam tu. So saya sebenarnya apa? Saya tengah paksa diri untuk buat lebih. Bukan sebab orang suruh, bukan sebab nak lawan dengan sesiapa, tapi tengah paksa diri, engkau boleh je buat. Sebab saya cakap kat diri saya, engkau tahu tak, saya cakap kat diri saya kan, at least dalam masa 40 minit, lebih kurang 40 minit, saya dah boleh settle selawat 1,000. 40 minit je kot engkau perlukan untuk selawat 1,000. So takkanlah 3,000 tu kau ambil masa dalam 2 jam lebih, 3 jam macam tu kau tak boleh dalam sehari kau. Begitu Begitu So kalau kita nak buat 3,000, of course saya pecahkan 1,000. Lebih daripada boleh kan? So sama je kalau kata istighfar lagi cepat. Kalau buat astaghfirullahalazim. Ya Allah, kalau setakat astaghfirullahalazim tu 15 minit, 20 minit dah settle dah 1,000 tu. Saya buat hari tu rasanya dalam sejam macam tu saya dah boleh buat 2,000 lebih. Dalam sejam macam tu saya dah boleh buat dalam 2,000 lebih macam tu. So kat situ saya cakap macam engkau mampu lah. Engkau mampu sebenarnya tapi engkau malas. Gitu lah. Kita tepik di sini. Engkau mampu tapi kau malas. Bukan tak boleh. Kita semua boleh. Tapi kadang-kadang sebab kita tak ada orang nak tunjuk kita. Tak ada orang nak sedarkan kita. Nak bagi tahu kita yang kita boleh. Itu yang kadang-kadang kita tak buat. Tapi bila kita jumpa circle yang betul, yang memang tengah buat benda yang betul, yang tengah improve, yang boleh share dengan kita, yang kita pun boleh share semua benda kan. Nak orang cakap nak buka aib sendiri sikit-sikit tu pun boleh kan. So automatic kita akan rasa excited untuk buat. Setuju ke setuju? Kalau kata dulu kan, aku nak istighfar pun ikut dan. Kata 100 je sehari. Ya Allah jujurnya. Straight sangat pembaris dia. 100 je. Tak ada pun istilah macam nak kena upgrade 200. Tak ada. Ngam-ngam je kan. Tapi bila kita jumpa circle, ada pula yang share macam sebenarnya ada orang zikir banyak apa semua, kita pun ikut rasa excited. Aku nak buat lah benda ni tak susah. Serius. Saya hari tu saya punya ni nak jadikan cerita saya ada dua digital ni. Okay, siap kat tepi ni, nampak tak? Yang satu lagi yang ni siap saya tulis tau untuk yang ni untuk apa yang ni untuk istighfar. Siap saya tulis satu untuk istighfar, satu untuk selawat. Nak jadikan cerita hari tu anak saya demam. Lepas tu kan saya letak mangkuk air asam jawa. Tak sedar dekat bawah ada digital ni, mangkuk tu bocor. Sudahnya dua-dua ni berenang dekat dalam air asam jawa. So dia punya skrin tu dah tak berapa nak nampak. Tapi okey je, selagi kita boleh tekan, nampaklah sikit-sikit pun tak apalah, belasah je. Okay, sebab bila tak buat sehari rasa tak best.
Bila tak buat sehari rasa tak best. So sama juga macam solat. Solat kan kita diunjurkan untuk buat di awal waktu. Tapi biasalah kita ni rajin. Kadang-kadang lah lagi hujung-hujung lah, dah tengah-tengah waktu baru kita sibuk kan. Tambah-tambah pula cakap, lagi 5 minit nak masuk asar, baru nak solat kan. Pun yes, of course lah, saya pun tak baik mana pun. Semua dalam proses improve. Tapi sekarang ni bila Syazana pun cakap solat di awal waktu. Lepas tu dia adalah share video-video yang tentang solat di awal waktu. Oh, so dapatlah cahaya keinsafan. So kita try. Kak Izzah try. Bila Kak Izzah try, Kak Izzah dah set dekat diri. Okay, solat masuk je. Kan sekarang ni ada banyak apps untuk solat kan. Ada je, tak nak azan boleh bagi vibrate. Tak nak vibrate boleh letak ringtone sendiri kan, untuk bagi tahu dah masuk waktu. So Kak Izzah paksa diri, masuk je waktu, pergi solat. Ataupun selewat-lewatnya 5 atau 10 minit lah. Paling lambat pun katalah 15 minit selepas masuk waktu wajib solat. No matter what. Paksa. Melainkan kalau ada emergency ke dekat luar yang tak boleh stop ke semua, yang tu terpaksalah kita lambatkan. Tapi kalau kata kat rumah, Kak Izzah akan paksa diri, okay, tengah buat kerja apa pun aku stop, aku pergi solat dulu. Sebab Kak Izzah rasa macam adalah satu sharing Syazana share hari tu, dia bagi tahu. Okay, ada dia dengar daripada tak salah Prof Muhaya ke siapa ke bagi tahu kan, kenapa kita tak jadikan solat tu sebagai benda wajib yang kita kena buat setiap hari. Contohnya bila kita kerja, bila kita bekerja ni, kita ni patuh dekat bos. Tak boleh masuk lambat, kena punch card nanti kena merah, kena gaji potong semua. So kita takut. Kita takut dengan majikan sebab takut gaji kena potong. Tapi pernah tak kita terfikir sebenarnya dalam hidup kita ni, kita punya punch card dengan Allah tu yang lagi penting. Sepatutnya kita jadikan solat 5 waktu tu adalah punch card utama kita, dan segala kerja sekali yang kita buat setiap hari ni adalah part time kita. So sepatutnya itulah yang kita dulukan. Kalau Allah tak izinkan, kita tak dapat kerja. Kalau Allah tak makbulkan, kita tak dapat gaji, kita tak dapat bonus, kita tak diberi kesihatan, kita tak beri nikmat untuk melihat. So nampak tak banyak nikmat yang Allah bagi, tapi kita buat solat tu sebagai part time. Pedih kan? Begitulah Kak Izzah rasa lepas dengar hari tu. So teruslah insaf. Tapi Alhamdulillah, bila Kak Izzah start buat solat awal, contohnya paling lambat 15 minit selepas masuk waktu, lepas tu Kak Izzah start berzikir, Alhamdulillah konsisten. Walaupun kadang-kadang numbers tu tak cantik, tapi Alhamdulillah konsisten buat setiap hari. So dekat situ Kak Izzah nampak perbezaan dekat diri sendiri. Kalau dulu kita rasa macam life kita kelang kabut, masa macam tak cukup, banyak benda yang tak boleh buat, acah-acah tak cukup masa semua kan. Tapi bila Kak Izzah buat perubahan tu, diri sendiri rasa tau, sebenarnya aku ada banyak masa. Apa sampai ada satu hari tu, serius tau, ada satu hari tu dah habis solat semua kan, tiba-tiba rasa macam kenapa grup WhatsApp hari ni senyap lah. Dia macam terus rasa macam senyap ni grup WhatsApp. Grup Syazana tak bunyi, grup Mama diam. Lepas tu rasa macam duduk study tu, banyaknya masa aku ni, tak habis-habis lagi. Daripada tadi aku study. Betul rasa macam lamanya masa lagi, aku nak buat apa lagi lah. Sampai macam tu tau. Sampai terasa macam tu, aku dah masak, aku dah settle anak, aku dah study dah tadi sampai 3-4 video, aku dah baca buku, aku dah gerakkan tim, aku dah buat GM. Sekarang aku nak buat apa masa aku banyak. Tak, sampai rasa macam tak tahu nak buat apa. Tak apalah, kita zikir. Zikir pun dah banyak dah zikir ni. Cakap, rasa macam masa tak berjalan tau. Nampak tak? Tiba-tiba kita rasa, ya Allah, lamanya masa dan banyaknya masa aku ada. Apa aku nak buat? Siap rasa macam nak nangis pula. Cakap, ya Allah, banyaknya masa Allah bagi dekat aku sampai aku tak tahu nak buat apa. Itu yang Kak Izzah rasa lah masa tu. Itulah masa. Mungkin itu salah satu yang Allah nak tunjuk, nak tunjukkan dekat Kak Izzah sebenarnya. Bila engkau awal kat waktu solat kau dekatkan diri dengan aku akan bagi kau nikmat yang orang lain mungkin tak rasa. Especially keberkatan masa kan, kita ada masa yang banyak sampai kita tak tahu nak buat apa. So itulah dia je. Itu yang Kak Izzah rasa lah. Tak tahu lah, mungkin masing-masing akan ada cerita tersendiri kan. Tapi itu yang Kak Izzah rasa. Okay, sebab tu nak first kali kita kena jadualkan. So hopefully benda ni dapat bantu korang. Okay, especially kalau kita dalam proses nak berubah, kita dalam proses nak improve diri, nak ubah habit kepada lebih baik, nak kurangkan kita punya lara-lara tu kan. Kan, so korang boleh tak sini. Boleh juga masuk dekat tak urgent tak penting ni, ataupun korang letak dekat sangat urgent sangat penting ni, drama episod berapa, pukul 7 semua tu, korang boleh masukkan juga. Kan. Okay, so ini je. Okay, hopefully korang jelas yang benda ni. Siapa yang miss, siapa yang tak clear, korang boleh tengok balik daripada awal. Okay, sharing Kak Izzah pasal ni.
So korang boleh start buat malam ni, korang boleh start tampal, so that start esok kita dah boleh start the new diri kita yang ada jadual yang kita boleh start untuk nak bina habit baru. So hopefully kita konsisten buatlah untuk permulaan 7 hari 15 hari pertama, and kita nak akan start nampak result. Sebab setiap perubahan kita tak nampak result dia hari ni, tapi insyaAllah kita akan nampak selepas 1 atau 2 bulan paling cepat, kan. So kat situ kita akan nampak result. Mungkin bukan daripada segi sale, tapi daripada segi committed kita belajar ke, kita punya attitude ke, kita punya juga kita punya mendekat istiqamah, kita mendekatkan diri ke Allah ke, apa sajalah. Perubahan bukan tak semestinya tentang bisnes, tapi tentang diri kita. Yang paling penting kita ubah diri kita dulu. Bila kita ubah diri kita, semua yang lain-lain akan tersusul cantik datang dekat kita nanti. Apa saja yang kita nak, apa saja yang kita doa, apa saja yang kita yakin akan dapat, insya-Allah kita akan dapat. Begitu kan. Saya tak ada niat nak jadi ustazah. Just sharing. Okay, so hopefully apa yang saya belajar, saya share dekat korang. Apa yang saya rasa, saya share dekat korang. Hopefully korang akan rasa lebih lagi nikmat dia daripada apa yang saya rasa, so that korang lebih bersyukur dan appreciate apa yang korang dapat. Gitu. Okay, so rasanya tu je sharing saya malam ni. Saya minta maaf kalau ada salah silap, kalau adalah ayat-ayat saya tadi yang mengguris hati korang ke, saya minta maaf. So hopefully korang belajar sesuatu juga malam ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi esok. Okay, bye semua. Assalamualaikum, selamat malam.